Sebenarnya kan, anda dapat jimat banyak duit kalau anda buat umrah DIY. Umrah DIY ni maksudnya kita pergi umrah tu sendirilah. Tapi kenapa ramai orang pergi dengan travel agent? Sebab tak ada ilmu dan tak tahu macam mana nak uruskan perjalanan ke sana. Jadi bila pergi dengan travel agent ni, kos dia lagi tinggi lah sebab travel agent ada charge yang dikenakan. Kita terpaksa bayar lebih 500 hingga 1000 ringgit untuk seorang. So kalau kita pergi 4 orang, 5 orang, dah berapa banyak perbelanjaan kita yang dihabiskan untuk itu saja. So kalau anda nak jimat, saya sarankan untuk anda pergi secara DIY. Dan macam mana nak pergi secara DIY? Jom saya kongsikan dengan anda. Hai, saya Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda nak belajar, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Kali ini saya nak kongsikan dengan anda tentang cara pergi umrah DIY. Pergi umrah sendiri tanpa travel agent. So apa yang saya akan kongsikan kepada anda ini adalah daripada sebuah e-book yang bertajuk Rahsia Umrah Do It Yourself. Okay. So daripada seorang penulis yang dah biasa pergi umrah sendiri. Jadi sebenarnya kita dapat jimat banyak duit kalau kita pergi sendiri. Susah ke senang sebenarnya nak pergi umrah sendiri ni? Jom kita belajar. Okey, sebelum tu, apa yang saya akan kongsikan kepada anda ini adalah daripada penulis yang bernama Haji Faridil Atras. So Tuan Haji Faridil ni ada sediakan sebuah e-book. Jadi e-book ni bukanlah e-book percuma yang saya boleh kongsikan kepada anda secara keseluruhannya. Saya hanya akan tunjukkan serba sedikit apakah isi kandungan dalam e-book ini. Selebihnya anda kena dapatkan sendiri e-book ini untuk belajar lebih lanjut lah. Jom kita tengok. Okay, jadi ini dia cover e-book Rahsia Umrah Do It Yourself. Bagaimana buat umrah tanpa ejen dan jimat ribuan ringgit. Alright, so kita scroll ke bawah. Jom kita tengok isi kandungan dulu. Jadi pada isi kandungan ni, anda akan belajar tentang, kita tengok pada langkah-langkah. Langkah 1, merancang itinerary. So ini adalah langkah penting. Dan kalau kita tak ada apa-apa info tentang nak pergi umrah sendiri ni, kita nak rancang itinerary pun kita tak tahulah. Jadi dalam rancang itinerary ni, dia ceritakan kepada kita tentang macam mana kita nak buat pilihan, sama ada nak pergi Mekah dulu ke, nak pergi Madinah dulu ke, ataupun macam mana perjalanan kita, nak tengok bajet macam mana ke. Semua itu akan diterangkan dalam merancang itinerary ini. Kemudian langkah yang kedua, kita buat penempatan bajet, pemilihan tarikh. Okey, so pemilihan tarikh ni pun dia akan bagi tahulah kepada kita tarikh-tarikh musim-musim tertentu yang ada harga yang lebih rendah kan, pada waktu mana yang lebih sesuai kita pergi. Semua ada diterangkan di sini. Kemudian tempah tiket kapal terbang. Jadi untuk tempah tiket kapal terbang ni pun dia berikan juga senarai airline ataupun website untuk kita order tiket kapal terbang tu. Dan seterusnya tempah penginapan. Okey, so penginapan ni disenaraikan juga tempat yang sesuai, yang berdekatan dengan Mekah, dengan Kaabah tu lah, untuk kita buat ibadah di sana. Kemudian permohonan visa, macam mana nak mohon visa ni. Jadi permohonan visa ni ramai orang tak tahulah macam mana nak buat. Kemudian tukar duit, persediaan mental dan fizikal, persediaan kelengkapan umrah. Jadi anda tak perlu risau, kelengkapan umrah semua telah pun disediakan sini. Sebab benda ni kadang-kadang kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita akan serahkan sepenuhnya kepada travel agent lah. Kan mereka akan bantu kita. Tapi kalau kita nak pergi sendiri, kita kena buat persiapan sendirilah. Okey, seterusnya tiba di Tanah Suci, pengangkutan di Mekah dan Madinah. Disenaraikan juga jenis-jenis pengangkutan yang sesuai. Awas, servis pengangkutan troli di terminal. Okey. Kad SIM dan internet. Ini benda penting ya, dekat sana nak kena ada SIM card dan juga internet, macam mana nak buat. Kemudian tempat makan di Madinah dan Mekah. Apakah tempat-tempat makan yang sesuai? Kadang-kadang kalau kita pergi sendiri ni kan, kita tak tahu nak pergi ke mana tempat yang menarik lah untuk kita makan apa semua kan. Tapi kalau kita pergi dengan travel agent dia tahulah nak bawa kita ke mana. So kita nak feel seperti mana orang pergi dengan travel agent. Jadi disenaraikan di sini tempat-tempat yang sesuai. Kemudian menunaikan umrah dan ziarah panduan asas ibadah umrah. Okey, jadi anda tak perlu risau, panduan pun diberikan di sini. Pintu-pintu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ini dia buat, dia bagi gambar macam map lah, ada peta yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Maksudnya buku ni, e-book ni anda perlu simpan dalam anda punya telefon. Nanti kalau dah sampai ke sana, kita boleh buka dan kita boleh buat rujukan. Kemudian Raudah, ziarah tempat bersejarah di Mekah dan Madinah. Okey, sebab tadi kan kita dah tahu pengangkutan yang disediakan di Mekah dan Madinah. Jadi dia pun bagi tahu dekat sini untuk kita pergi tempat-tempat bersejarah, nak pergi ziarah lah kan. Kemudian berangkat pulang, pastikan kita check in di terminal yang betul. So terminal ni pun satu hal juga. Kalau kita pergi sendiri kan, tempat kan besar, terminal besar, jadi jangan tersilap terminal. Tempat pembelian cenderahati, jubah, air zam-zam, kurma, carta alih, persediaan umrah, DIY, alamat-alamat penting dan penutup. So ada lebih kurang 100 muka surat
yang mana cukup lengkap dalam e-book ini untuk anda belajar pergi umrah sendiri. Dan pada pandangan saya, kalau tak pergi umrah sendiri pun, pergi dengan travel agent pun, kita perlu tahu maklumat-maklumat ini. So bila kita pergi sendiri ni, kita boleh bawa anak-anak ramai-ramai kan, pergi ramai-ramai sebab kos tu lebih rendah. Asalnya dia nak pergi dengan travel agent, tapi kos tu terlalu tinggi kan, nak pergi ramai. Jadi disebabkan tu dia cuba explore dan cari cara untuk pergi sendiri, dan dia dah boleh bawa satu ahli keluarga. Seterusnya dia tunjuk kat sini perbandingan kos DIY versus umrah biasa. Berapakah perbezaan harga tu? So anda boleh tengoklah berapa anda jimat kat sini. Ini maklumat yang anda kena dapatkan e-book ni lah kalau anda nak belajar. Perjalanan kita tu sama ada daripada KL, kita nak pergi Jeddah dulu ke Madinah dulu ke, kemudian kita nak singgah ke mana, selepas tu ke mana. Okey. So ada 3 pilihan yang diberikan kepada kita yang kita boleh ikut guide yang telah disediakan di sini. Okey, dan ini itinerary umrah dan ziarah melalui 9 hari. Disenaraikan di sini. Hari pertama buat apa, hari kedua buat apa kan. So senarai tak ada dekat situ. Yang kedua ni, yang ini, yang atas ni Madinah ke Mekah. Okey, perjalanan antara pergi ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah. So yang ini itinerary untuk Mekah ke Madinah. 9 hari juga. Jadi dia bagi guideline dah dekat situ macam mana perjalanan kita tu. Alright, so okey, dekat sini dia bagi catar alir untuk kita tengoklah situasi kalau kita pergi sama ada Madinah ke Mekah ke semua tu kan. Lepas tu kita nak pergi ke mana. Okey, option dia, laluan dia tu lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Semua telah disusun dengan baik kat sini. Ini kalau anda tahu ilmu ini, anda boleh pergi sendiri, tu yang pertama. Dan sebenarnya anda sendiri boleh bawa orang. Anda mungkin boleh jadi travel agent pula di masa akan datang kan. Cuma nak jadi travel agent ni, anda kena mohon lesen semualah. Tapi apa yang saya nak tunjukkan di sini, ilmu yang diberikan dalam e-book ni sangat-sangat detail, sangat jelas. So ini baru muka surat 16. Dan ada banyak lagi ni maklumat-maklumat yang saya tak akan kongsikan dengan semua dengan anda. Jadi ini dia tunjukkan senarai harga tempahan tiket. Dan di bawah ni diberikan beberapa website yang anda boleh jadikan sebagai rujukan untuk lihat perbezaan harga dan untuk membuat tempahan tiket untuk pergi umrah ni. Dia ajar juga macam mana nak tempah tu, step by step. Okey, ni dia tunjukkan peta Masjid Nabawi. Ini adalah contoh gambaran visa. Ini tempat makan di Madinah, di Mekah. Disenaraikan tempat makan di Mekah. Kenapa kita kena pergi situ? Makanan apa yang disediakan? Restoran tu macam mana dari segi harga dia kan. So senang kita nak bajet lah. Bab yang ketiga adalah menunaikan umrah dan ziarah. Dalam bahagian ini disenaraikanlah macam mana niat ihram, lepas tu lafaz niat umrah. Ini semua anda boleh dapat kat Google sebenarnya. Cuma dalam e-book ni dia dah berikan siap-siap kepada anda untuk anda belajar, untuk anda buat rujukan. Jadi bawalah e-book ni ketika pergi di sana, daripada awal perjalanan kita sampailah ke sana, rujuk buku ni. Banyaklah perkara yang kita boleh buat, duit pun jimat dan boleh pergi umrah sekali. Okey, jadi last sekali saya nak tunjukkan kepada anda catar alir perjalanan anda ataupun persediaan anda untuk pergi umrah secara DIY ni. So yang pertama ni dia letakkan mula di sini. Yang pertama adalah kita kena merancang itinerary. Kemudian kita letakkan bajet, sebab kita dah rancang semua tu kan. So kita kumpullah bajet kita untuk pergi ke sana. Dan kemudian kita buat pemilihan tarikh. Lepas tu buat tempahan tiket penerbangan. Ada semua ni ada dalam e-book ni. Kemudian tempah hotel lah. Kita dah tempah tiket baru tempah hotel. Dan permohonan visa, tukar duit, persediaan asas mental dan juga kita punya fizikal, persediaan asas kelengkapan. Okay, dah ready dah semua. Berlepas. Kalau anda nak belajar dan nak baca e-book ni, anda boleh tengok link yang saya sediakan dalam video ni, ataupun anda boleh tengok pada bahagian komen ataupun pada bahagian description di bawah, yang anda boleh klik di situ dan anda boleh terus pergi ke halaman e-book ni untuk dapatkan e-book ni dan belajar macam mana nak pergi umrah secara DIY. Sekian saja daripada saya. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.